Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua dan salam sejahtera pada yang bukan beragama Islam ya. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua sihat-sihat belaka lah hendaknya hari ini ya. Okey, disclaimer sebelum kita mulakan cerita. Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut dengan apa yang diceritakan ni ya. Baiklah, sebelum bermula, marilah kita berdoa sama-sama, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita dan pemudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan untuk mak ayah kita, semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa, okey, untuk sesi kali ini, untuk cerita kali ini, KSM nak bawakan kisah-kisah yang diceritakan ataupun dihantar oleh pendengar-pendengar Kisah Seram Malaysia. Ada satu tu daripada pendengar yang cilik, baru berumur 7 tahun macam tu ya. Jadi tanpa membuang masa, mari kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, untuk kisah yang pertama ni, daripada adik Malia. Adik Malia ni baru berusia 7 tahun lah macam tu kata dia tu. Kalau tak silap saya lah, maaf lah kalau salah ya adik Malia. Okeylah, cerita dia macam ni. Masa cuti penggal hari tu, Malia ada ikut bapa ataupun bapa dia pergi kerja ataupun pergi office tempat kerja bapa dia. Sebab bapa dia ni selalu sangat balik lewat. Pukul 6 macam tu barulah balik. Jadi masa tu Malia ni dekat office bapa ni, masa tu bapa dia pergi ke toilet. So Malia duduklah seorang-seorang kat dalam office tu. Dah tu, salah satu pintu dekat bilik file office tu terbuka sendiri kata dia. Dan habis tu dia tutup balik. Dan Malia ni pergi tengok. Malia nampak ada kakak tu. Dia pakai satu suit warna ungu tau. Muka tak nampak tau, tapi rambut dia panjang sangat sampai ke bawah. Jadinya adik Malia ni beritahulah kat bapa dia, Papa, Malia nampak ada kakak pakai baju warna purple. Dan Malia pula kena marah dengan bapa. Kata dia, bapa cakap tak payah merepek bukan-bukanlah Malia. Macam itulah kata dia. Okey, tadi adalah kisah seram daripada Malia Jadi saya sampaikan kisah yang kedua pula. Daripada Malia juga. Dan kali kedua ni Malia nampak di tandas sekolah, kata dia ada satu pipe tu terbuka sendiri tiba-tiba. Bila Malia perhatikan, bila Malia cek balik semula, kata dia tak ada orang pun kat situ. Okeylah, ini adalah kisah seram daripada Malia kan. Okey, kita sambung dengan kisah yang kedua. Saya Mai, bukan nama sebenar ya. Dan cerita tu macam ni. Kisah ni juga masih lagi daripada pendengar-pendengar KSM ya. Okay, saya sambung cerita. Cerita tu macam ni tau. So masa tu ialah petang, dalam pukul 6.45 petang macam tu. Jadi ibu saya ni berniaga dekat depan rumah. Tapi pada masa tu tak ada orang yang datang pun tau, ataupun tak ada customer pun. Jadi apa yang terjadi pada masa tu kan, saya terdengar suara wanita macam tengah menyanyi, tengah humming menyanyi-nyanyi lah, seperti tengah tidurkan anak. Wanita tu macam tengah humming tau, macam tengah tidurkan budak macam tu kan. Jadi saya pun tengoklah keluar. Yalah, ingatkan ada customer datang ke, ada apa ke kat lu kan. Jadi lepas tu saya tengok TV pula. Drama kat siaran TV tu tengoknya lelaki, mana ada orang perempuan. Jadi mana datang suara perempuan tu tau. Jadi saya dengar suara tu dekat sangat tau, macam suara tu macam dekat sangat tau. Dan pada malam hari tersebut, saya tengah tengok TikTok. Orang kata scroll TikTok, scroll Facebook, orang kata tengok sosmed lah kan. Saya scroll TikTok ni, tiba-tiba saya nampak tau, ada seorang wanita berambut panjang, berpakaian putih, berada di mesin basuh tau.
Sebab bilik saya ni ada cermin tingkap tau, boleh nampak direct pergi ke dapur, kata dia. Jadi saya perhatikan dia kan. Dan lepas tu saya pun buat hantarlah kan, buat tak tahu je lah kan. Orang kata husnuzon lah. Sebab saya nak tengok TikTok lagi, orang kata masih lagi nak melayari sosmed ni kan. Tiba-tiba pula wanita tu tersebut yang saya nampak tadi, ataupun yang saya katakan tadi tu, tiba-tiba dia lari tau, tak tentu arah, kata dia. Yang paling menyeramkan, masa saya tidur, saya rasa saya peluk adik saya tau. Tapi pelik, rambut adik saya ni jadi panjang, bertubuh besar seperti wanita yang dewasa, kata dia. Jadi saya pun baca je lah apa yang saya ingatkan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, agaknya kan. Itu je lah cerita saya. Cerita-cerita ni terjadi pada tahun lepas, pada si Mai ni lah. Jadi kata dia, maaflah jika cerita-cerita ni kurang menarik, dan saya hanya ingin nak berkongsikan cerita saya kepada sahabat-sahabat KSM semua. Okey, tak ada, kita kat sini tak ada nak tapis-tapis cerita. Kalau anda rasa ada cerita yang anda rasa nak share kan, insyaAllah kalau saya ada kelapangan untuk nak edit cerita-cerita anda ni kan, insyaAllah saya akan bacakan cerita anda semua. Okey, untuk cerita yang ketiga ni, cerita ketiga ni agak jauh. Daripada Johor Bahru kita sekarang ni, kita terbang ke Kelantan, kata dia. Cerita ni daripada Encik Syahrul, dan dia mulakan cerita dia dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan Assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat Kisah Seram Malaysia. Nama saya Syahrul daripada Kelantan. Di sini saya nak sharekan pengalaman seram saya yang saya tak boleh lupakan sepanjang hidup saya. Okey, cerita ni ni Syahrul ni claim cerita ni bukan cerita rekaan, dan ia adalah benar-benar terjadi kepada diri saya sendiri. Dan kisah ni berlaku pada tahun 2014. And masa tu saya ni masih lagi dalam tingkatan 5 nak dijadikan cerita. Sekolah kami belajar ni, ataupun sekolah kami ni adakan camp belajar lah dekat satu resort ni, dekat area Pantai Cahaya Bulan. Tempat popular ni PCB ni kan. Cantik tempat dia. Jadi hari pertama kami sampai untuk check in kat resort tu tau, memang tak ada apa-apa berlaku lah, dan Alhamdulillah semua okey. Dan sejujurnya saya ni memang jenis budak yang hyperaktif sikit, kata dia. Kan. Okeylah, sambung balik cerita saya tadi. First day kita orang check in pukul 9 pagi kalau tak silap. Memanglah tak ada apa-apa yang berlaku, and bilik untuk penginapan student ni hanya ada dorm. Ada 3 dorm untuk lelaki dan 1 dorm untuk perempuan saja. Kan, di mana setiap dorm tu ada lebih kurang 25 orang pelajar setiap dorm lah. Jadi ramai juga dia. Kalau 25 kali 4 dah 100 orang pelajar yang pergi ke camping tu lah. Jadi kita orang berebut lah, orang kata nak dapatkan katil-katil masing-masing, ataupun katil tempat yang paling strategik sekali. Berebut-rebut dia orang. So, dan dalam kalangan tu saya lah yang paling menonjol sekali, kata dia. Buka itu ini semua dalam bilik tu, semua dia checknya kan. Lompat-lompat atas katil, gurau-gurau, jerit-jerit. Orang kata excited nak pergi camping lah. Yelah, seronok sangat dapat keluar dengan kawan-kawan, dapat berkumpul dengan kawan-kawan kan. Jarang-jarang dapat berkumpul macam tu, kata dia. Dan katil yang saya dapat hasil rebutan pagi tadi tu ialah katil yang paling depan sekali. Katil yang paling dekat dengan pintu keluar daripada dorm ni lah, di mana atas kepala saya tu suis lampu dan kipas. Jadi resort ni tak adalah jauh sangat dan dengan kampung, tapi dia berhampiran dengan hutan. Okey, pukul 2 petang kita orang ada kelas kan, sampai pukul 5 petang kalau tak silap. Dan makan pukul 6 petang, solat maghrib dan solat isyak kan. So dah settle semua kat bilik masing-masing lah kan. Dan pada malam pertama kita orang kat situ, kami ada nampak macam court futsal tau, berdekatan dengan resort, and kami minta kebenaran dan dengan cikgu untuk orang kata nak pergi main dekat futsal punya court tu lah. Jadinya selepas mendapat orang kata kebenaran daripada cikgu ni, kita orang pun dibenarkan lah bermain. Sebab waktu malam kami dibenarkan untuk aktiviti bebas. Jadi kami main lah futsal daripada jam 8 sampai pukul 10 malam kita orang main kan. So kemudian kita orang pun rehat sekejap, dan kawan-kawan saya pun ajak keluar. Orang kata jalan-jalan kaki, orang kata pergi pantai malam-malam, pergi camping dengan kawan. Mau ni tak seronoknya kan. So orang kata malam tu kita orang jalan-jalan kaki, orang kata nak cari kedai burger macam tu kan. Lapar. Tak jauh sangat daripada resort tu, kita orang keluar lah dalam 13 orang ramai-ramai. Memang seronok weh. Campur student laki dengan perempuan. Bermulanya perkara misteri pun berlaku.
Dan dalam kalangan kami berjalan tu, keluar cari kedai burger tu, saya ada nampak satu makhluk tau, berbadan besar, tinggi daripada kalangan kami semua tau, dengan rambut lurus dia melerit panjang sampai ke peha tau. Dan muka dia saya tak nampak tau. Yalah, dalam gelap ni, kiri kanan saya hutan kan, dekat lamput tadi, dekat laut tadi kan, dan hanya berlampukan cahaya phone yang kawan-kawan kita orang ni bawa. Yang peliknya, kawan-kawan saya semua relax je and chill, macam tak ada apa-apa berlaku, ataupun macam tak nampak apa-apa tau. Dan masa tu saya dah cuak dah ni kan, dan diam je lah, buat macam tak nampak apa-apa, dan tanpa menoleh ke belakang, benda tu ikut sekali dengan kami. Maksudnya dalam kita orang 13 orang ramai ni, dia join sekali the group. Macam tu lah agaknya. Dan bila kami nak sampai, dan ada sinaran cahaya tau daripada lampu sinaran kedai burger tu kan, dan benda tu tiba-tiba pop, gaib, hilang macam tu je. Dan kemudian kita orang balik lah semula ke dom balik kan. Alhamdulillah, tak ada apa-apa pun yang terjadi lepas tu lah. Tapi dalam fikiran saya teringatkan lah benda tu. Apa benda lah tu tadi? Dan kemudian kita orang ni pun lepak-lepak lah kat dalam bilik dom kita orang. Dan perempuan-perempuan tu dekat dom budak-budak perempuan lah, mana boleh campur kan, dosa tau. So kawan saya ni ajaklah orang kata pergi mandi. Yelah, tadi dah berpeluh-peluh kan, main futsal apa semua. Yelah, takkanlah nak terus tidur kan, badan belengas macam tu kan. Jadinya kita orang pun pergilah mandi beramai-ramai waktu tu, dalam pukul 12.30 tau macam tu. Dan kita orang ni 5 orang pergilah mandi dekat tandas yang paling hujung sekali, ke belakang tau. Jadi kat belakang tu memang hutan-hutan tau. Jadi kita orang ni pun gila-gila lah mandi. Dalam tandas tu ada 5 bilik mandi dan pelajar lelaki dom yang lain pun turut serta. Ada jugalah yang join mandi sekali. Jadi kita orang ni mandi gila-gila. Of course lah, pergi camping memang macam tu, itu yang seronok dia. Dan kawan saya nama Khalif ni, dia masih mandi tau. Saya dengan Amir waktu tu dah siap mandi dah kan. Lama sangat tunggu dia. Kita orang tinggalkan je lah. Astaghfirullahaladzim, kau tinggalkan kawan kau kat situ. Dia kata dia tinggalkan kawan dia je kat situ. Sebab pelajar lelaki lain masih lagi, orang kata ada lagi pelajar-pelajar yang ada kat situ yang masih mandi. Kita orang dah siap-siap lah. Orang kata dah, yang mandi sesama tadi semua dah siap-siap ni, dah siap-siap nak tidur dah. Dan Khalif masuk bilik dengan muka ataupun dengan diam je gitu tau. Macam merajuk lah konon-konon kan. Lepas tu dia cakap lah, sampai hati aku orang, tinggalkan aku mandi seorang-seorang tadi. Dan kawan saya yang lain semua diam tau. Dan saya je lah yang berbunyi, orang kata yang bercakap kan. Mana ada kita orang mandi, kata dia kan. Lepas beli burger tadi, kita orang tak mandi lagi ni. Dan dia terus diam tau, dan cakap kita orang tipu. So dia tanya Amir pun cakap, kita tak mandi lagi lah. Aku mana ada mandi lagi. Dan semua kita orang ni berpakat tau, tipu si Khalif ni tau. Jadi lepas tu Khalif diam je tau dekat katil dia, dan dia terus tidur macam tu. Kemudian dalam pukul 2 pagi tau, kalau tak silap, saya rasa tiba-tiba rasa macam nak terkencing pula malam-malam tu kan. Aduh, memang masalah betul. Dan saya tanyalah kat kawan-kawan saya dalam keadaan dom yang gelap waktu tu tau, tanpa saya buka lampu. Padahal switch lampu kat kepala je, tapi sengaja je saya tak nak buka lampu tu. Saya risau, orang kata lah, risau ganggu kawan-kawan saya yang lain yang tengah tidur. Saya tanya sekali je pertanyaan saya, siapa nak temankan aku nak pergi tandas ni? Lepas tu saya ada dengar ada suara orang ataupun suara Khalif tu menyahut, aku. Jadi saya pun okey lah, dah ada orang nak teman kan. Saya pun terus keluar bilik, dan Khalif ni ikut saya daripada belakang. Dan masa saya on the way nak pergi ke tandas tu, adalah kita orang akan lalu ruang tamu kecil lah, lebih kurang kat situ. Dan saya ada nampak kawan saya tengah lepak dekat ruang tamu tu tau. Dan dalam berpasangan lah, seorang lelaki dan seorang perempuan. Dan diorang ni orang kata memang tengah hot bercinta lah time-time tu kan. Yang peliknya, televisyen terbuka, tapi Amin dengan Salbiah ataupun pasangan couple yang saya nampak ni duduk bersebelahan, tak tengok TV pun. Dan diorang menghadap tau, dengan memandang ke arah laluan saya yang nak pergi ke tandas tadi. And TV menghadap ke arah lain. Maksudnya diorang duduk belakang TV, ke tepi TV macam tu lah agaknya. Tapi saya tengok muka diorang ni macam ada masalah tau. Mungkin masalah hubungan diorang lah. Orang kata saya ni berhusnuzon je lah kan. Yelah, tengah cinta monyet kan. Jadi saya tengok je diorang ni kan. And saya dengan Khalif pergilah ke tandas, buat macam tak ada apa-apa. Kemudian saya ada dengar orang hempas pintu bilik, bam.
Saya terkejut lah dengan bunyi pintu bilik tu kan. Saya terus cepat-cepat buang hajat waktu tu. Saya ni orang kata masuk tandas yang paling depan sekali. And Khalif ni pula dia masuk pada tandas yang paling ujung sekali. Dalam tandas yang paling ujung tu penuh dengan batang penyapu, dengan mop lantai, dengan orang kata perkerasan untuk kemas ni lah Dan tu time tu saya dah pelik dah. Tapi saya orang kata husnuzon lagi, biarkan je lah. Yang penting orang kata buang hajat dulu lah. Bila selesai je saya buang hajat, saya keluar lah daripada keluar dulu daripada si Khalif ni. And dalam berapa minit tu saya dengar si Khalif buka ataupun selap pintu. Dan saya tu terus lah gerak balik ke dom kami waktu tu kan. Tak tunggu lagi lah. Dan saya sempat lagi waktu jalan tu, saya tegur pula si Salbiah dengan Amin tadi yang dah duduk dekat depan TV tadi kan. Saya cakap, dah lah tu, lewat malam dah ni kan. Dan waktu tu Amin ni terus bangun tau. Dah macam orang kata bangun macam nak bergaduh dengan saya. Saya terus masuk dalam bilik, malahan nak ambil pot pasal dia orang kan. Dan saya tidur macam biasa sampailah ke subuh. Keesokannya ada cikgu yang jaga kami pada malam tadi, nama beliau Teacher Haslinda lah, kita panggil Teacher Haslinda yang mengajar subjek fizik. Beliau ataupun cikgu ni tanya tau pada pelajar-pelajar, siapa malam tadi tidur lewat malam? Lebih kurang pukul 1 pagi atau melepak kat luar dom. Dan waktu tu semua student-student ni diam. Dan tak ada orang pun pecah lubang, tak ada orang pun bising-bising ataupun beritahu benda ni tau. Saya dalam hati waktu tu dah tahu dah kan siapa yang melepak tu. Jadi saya cuik Khalif lah dan cakap kat dia, kita tahu kan siapa yang melepak malam tadi kan, kita nampak kan, maksudnya yang pasangan couple tadi lah. Dan dia tanya saya balik, si Khalif ni boleh tanya saya balik, siapa? Dan saya cakap, siapa lagi kalau bukan si Amin dengan Salbiah tu? Dia kata, mana ada aku nampak, engkau ni biar betul. Dan saya cakap kat dia, kau tak nampak ke malam tadi? Lepas tu dia kata, kalau aku keluar dengan siapa-siapa aku ingat. Dan malam tadi aku tidur awal kot, lepas kau tinggalkan aku mandi tu kan, aku dah tak ada keluar dengan siapa-siapa pun dah lepas tu. Dan waktu saya macam kan, apa self pula kan. Jadi saya macam tak puas hati tau dia cakap macam tu. Jadi saya pergilah tanya kat Amin tu, Min, betul tak malam tadi kau ada lepak dengan Salbiah kat depan TV kan? Walaupun kau tak tengok TV pun kan? Jadi si Amin ni bercakap, aku tidur awal kot dalam pukul 11 macam tu. Dan aku dah tidur sebab demam, kata si Amin ni kan. So dalam hati saya fikir dia orang ni macam nak game dengan saya ni kan. Jadi saya pun teruslah pergi cari couple ataupun pasangan si Amin tadi, cari Salbiah tu. Dan tanya pada Salbiah tu, Biah, malam tadi kau melepak dengan Amin kan? Depan TV dalam pukul 2 pagi macam tu. Dan si Salbiah ni boleh jawab, mana ada kau ni, biar betul. Laluan ke dom kami kan dah kunci, kita orang dah kunci pintu dalam pukul 12. Mana ada kita orang boleh keluar. Jadi kita orang perempuan ni memang tak boleh keluar pergi mana-mana, sebab toilet perempuan pun dekat dalam dom je. Jadi saya waktu tu dah macam dah fikir sendiri tau, macam mana boleh jadi macam ni kan. Dia orang ni nak game dengan saya ramai-ramai ke macam mana kan. So sebab malam tadi tu saya kacau si Khalif ni, jadi mungkin dia orang ni orang nak mengenakan saya lah. Dalam sejam kemudian macam tu, adalah kawan saya dom lain tau panggil saya, dan dia cakap, Cikgu Haslinda nak jumpa kau. Dan saya pun masuklah bilik Cikgu Haslinda ni, ataupun bilik cikgu lah. Dan Cikgu Haslinda tanya saya, malam tadi melepak mana? Dengan siapa? Dan saya kata, saya tak ada melepak pun cikgu, mana ada pergi mana-mana pun. Dan sebab saya penat main futsal malam tadi, dan saya keluar pergi tandas je dengan Khalif je. Dan Cikgu Haslinda waktu tu tersenyum je tau, dan pandang muka saya. Dan dia tanya saya sekali lagi, awak ada dengar tak suara hempas pintu malam tadi? Dan saya kata, saya teringat malam tadi kan saya ada dengar bunyi hempas pintu tu kan. Saya kata, ada cikgu, ada dengar, tapi tak tahulah pintu yang mana kan. Dan Cikgu Haslinda ni beritahu, sebenarnya saya lah yang hempas pintu tu, sebab saya ada dengar orang berjalan depan dom saya. Jadi saya buka pintu sikit dan terkejut besar sebab nampak ada makhluk besar berbulu lebat ikut kat belakang awak tanpa sentuh lantai tau, di jalan macam terapung-apung macam tu. Terkejut saya sangat-sangat, dan saya terus tutup pintu tu. Dan lepas pada cikgu beritahu saya macam tu kan, saya terus terbayang-bayang atau benda tu. Sebab saya perasan yang saya pergi tandas dengan Khalif tu, tapi Khalif tak duduk rapat tau dengan saya, dan dia hanya ikut dekat belakang saya je kan. Jadinya saya fikir,
Mungkin benda tu hanya nak bermain-main dengan saya tau. Sebab saya punya orang kata perangai hyperaktif saya kan, terlompat-lompat bergembira sangat kat resort tu kan. Pesanan penaja kan. Dia kata kalau pergi tempat orang jangan terlalu happy sangat. Ni orang tu macam pesan, abang pun orang tua, jadi abang sampaikan cerita pesan orang tua lah ya. Okey, sambung cerita. Dan semua pelajar kat situ tak percaya tau dengan cerita saya ni. Ada budak-budak lain standby dekat ruang tamu dan berjaga bergila-gila sampai subuh. Tapi diorang tak ada nampak siapa-siapa pun dekat situ. Diorang kata diorang tak nampak pun Amin dengan Salbiah dekat ruang tamu. Dan kau sendiri Syarul, kita orang tak nampak pun kau. Tapi pada masa yang sama, saya pun tak nampak budak lain dekat ruang tamu ataupun dekat depan TV tu. Yang saya nampak hanyalah si Amin dengan Salbiah. Dan sejenak saya termenung sendiri tau, memikirkan apa yang terjadi. Dan pada masa yang sama juga, ada kawan saya nama Nasrullah, kata dia. Kawan dom lain lah cakap kat saya, kata dia pun, aku ada nampak kau malam tadi jalan sorang-sorang tau, tapi tak nampak orang lain pun. Aku panggil kau, tapi kau buat tak tahu je. Sedangkan saya sendiri memang tak nampak dia pun sepanjang perjalanan ataupun on the way saya ke tandas malam tadi. Dan yang benda pelik yang berlaku hanyalah bunyi hempasan pintu yang Cikgu Haslinda cakap ataupun Cikgu Haslinda bunyikan tu. Tadinya balik daripada camp tu, saya ni demam panas lah, orang kata kena gangguan. Jadi sekian saja. Di sinilah pengajaran yang boleh diambil. Masuk tempat orang, tolonglah beradab. Yalah, macam abang pesan tadi kan. Dan jangan cakap besar-besar, jangan cakap bukan-bukan, jangan cakap besar, jangan buat yang bukan-bukan, pegang ataupun sentuh barang yang bukan milik kita tu pun jangan, kata dia. Dan sehingga kini kawan-kawan saya masih tak percaya dengan cerita-cerita saya. Dan Alhamdulillah sekarang saya pun dah berkahwin, dan pengalaman pelik ni saya share dekat isteri saya. Moga cerita ni jadi iktibar untuk anda semua pendengar KSM. Dan sekian daripada saya. Baiklah, ini adalah kisah seram daripada pendengar-pendengar KSM kan. Harap anda semua enjoy dan terhibur dengan kisah-kisah ini. Dan sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe ke channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang sub dan like dan sharekan video ni kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat pembakar buat semangat buat saya dan untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik, yang berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.